Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan saudari pengurusi acara, yang saya muliakan rakan-rakan panel, seterusnya para pimpinan ABIM, Wadah dan PKPM, hadirin dan hadirat. InsyaAllah saya tidak mahu mengambil masa yang panjang dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ABIM yang memberikan ruang kepada saya bersama-sama dengan Dr. Khairuddin Al-Junaid dan Profesor Emeritus Osman Bakar, dan malang sekali tak dapat bersama dengan Profesor Azizul Mardi. Kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syifa ajilan ke atas dirinya. Saya diminta untuk berbicara tentang gerakan Islam dan optimisme masa hadapan, mengartikulasi potensi wilayah Nusantara untuk kebangkitan umat global. Jadi saya ada catatan-catatan dan ada 25 poin, tetapi saya nak ringkaskan sahaja bahawa topik ini penting kerana ia adalah sebahagian daripada konsep civilizational Islam, ketamadunan Islam, atau dalam istilah bahasa Arabnya, kalau kita nak ambil daripada Al-Quran, umpamanya umran, imaratul ard, membangunkan bumi ini, imarah. Kemudian dalam istilah moden kita sebut dalam bahasa Arab nahdah ataupun hadarah. Hadarah juga pernah dibicarakan oleh Ibn Khaldun, ataupun peradaban dalam bahasa Melayu. Jadi kota-kota besar yang ada tabi'i kosmopolitan, bermakna semua bangsa ada, semua suku kaum ada, semua bahasa ada, ya. Kemudian ada pusat-pusat pengajian tinggi yang datang di situ, semua bangsa antarabangsa. Pokoknya satu ummah. Jadi di situ saya ingin menyatakan bahawa dalam tamadun Islam kita telah melihat bermulanya tamadun itu di Al-Madinatul Munawwarah, dan tidak lain dan tidak bukan kerana salah satu di antara paksi di dalam Al-Madinatul Munawwarah ialah Sahifah An-Nubuwah, Sahifatun Nubuwah, ataupun Piagam Madinah, yang di situ dimeteraikan perjanjian antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi, Kristian dan juga yang kumpulan yang lain. Jadi itu dipanggil Pax Islamica oleh guru kita almarhum Ustaz Ismail Raji Al-Faruqi, dan di situ sudah melambangkan Islam itu agama alamiah, agama universal, agama cosmopolitan dalam bandar Madinah. Kemudian kita boleh lihat kemuncak kemajuan cosmopolitan itu selain daripada Damsyik, selain daripada Baghdad, Istanbul, Malaka, daerah kita yang dibicarakan oleh Profesor Osman Bakar sebentar tadi, tidak lain dan tidak bukan, I would say the apogee, the climax, the pinnacle of the cities in the Islamic world was Andalusia, Cordoba, Qurtubah, di mana satu bandar yang dikenali sebagai bandar ilmuwan. Kemudian tokoh-tokoh agamanya yang berlainan boleh duduk semeja. Saya teringat Ghazali Syafi'i, bekas Menteri Luar, Tun. Dia bilang dengan kami, kali pertama datang ke UAE, masa kami di UAE, saya harap suatu hari nanti ada pemimpin-pemimpin Kristian, pemimpin Buddhis, pemimpin Hindu, pemimpin Sikh dapat bersama-sama duduk semeja dalam series of seminars. Kalaupun tak dibenarkan untuk mereka mengajar, sekurang-kurangnya mereka diundang ke kampus Universiti Islam Antarabangsa. Begitu ya, harapan almarhum Tun Ghazali Syafi'i, salah seorang ideolog negara Malaysia yang penting, untuk melihat bagaimana apa yang disebut bahawa dialog antara agama-agama itu boleh berlaku. Jadi saya terus nak fokus kepada gerakan Islam, kerana dalam konteks gerakan Islam ini saya mengemukakan peranan yang dimainkan oleh ABIM. Biar saya fokus pada ABIM, ya, kerana
ABIM itu telah mendahului pertubuhan-pertubuhan Islam yang lain di Malaysia, bahkan juga Parti Islam Malaysia. Walaupun Parti Islam Malaysia pada zaman pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Zulkifli Muhammad, mereka sudah bicara tentang tawaran kepada orang-orang India dan Cina dan lain-lain suku kaum untuk menjadi anggota bersekutu Parti Islam. Maknanya idea kemajemukan itu sudah ada pada diri pribadi Burhanuddin Al-Helmi rahmatullah alaih dan juga kepada Ustaz Zulkifli Muhammad. Ini diceritakan oleh guru saya almarhum Ustaz Bakar Hamzah dan juga guru Ustaz Siddiq Fadil yang merupakan Setiausaha Agung PAS. Ya, tahun 50-an sudah bermula. Tapi tak berlaku kerana orang Melayu, ulama-ulama tak dapat terima orang-orang bukan Melayu duduk sebagai anggota bersekutu PAS. Okey. Seterusnya saya menyatakan bahawa Saudara Anwar Ibrahim adalah orang yang pertama menggagaskan konsep Islam penyelesaian masyarakat majmuk dalam tahun 1929 ketika ABIM mengadakan muktamarnya di Dewan Tunku Chancellor, di Dewan Tun Chancellor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya waktu itu sudah mengajar di UKM dan ucapan itu sangat bersejarah. Kali pertama mencelikkan warga gerakan Islam dalam ABIM, mendengar bagaimana hadis-hadis Rasulullah yang melarang supaya jangan panggil Bilal ya sauda, as-sauda, jangan panggil Bilal, Bilal yang hitam. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan bagaimana kullukum ibnu Adam wa Adam min turab. Kamu semua manusia daripada tanah, daripada Adam, dan Adam itu daripada tanah. Kali pertama didengar hadis-hadis itu, tak pernah dikupas. Tak ada dalam sukatan pelajaran. Waktu kita belajar pengetahuan agama Islam, tak ada. Sedangkan dalam konteks Malaysia patut ada. Kalau kita nak mempamerkan tasawur Islam yang komprehensif daripada Al-Quran, mesti ada ayat-ayat yang relevan dengan kemajukan masyarakat Islam, masyarakat Malaysia. Ya. Jadi menggegarkan sampai Chan Man Hen, Lim Kit Siang, Karpal Singh, pemimpin-pemimpin utama DAP mengundang Anwar Ibrahim sebulan selepas itu berdialog dengan pemimpin ABIM seluruh negara. Pemimpin ABIM, pemimpin DAP. Anwar hadir seorang saja. Dia orang tengok Anwar ini moderat Islamnya, realistik dengan masyarakat majmuk. Itulah sebabnya adanya trust, adanya kepercayaan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu untuk memimpin Malaysia. Ya, sebab selama ini mereka tak pernah mendengar ucapan yang sedemikian bahawa Islam itu adalah agama yang meraihkan kemajmukan bangsa, agama dan sebagainya. Kemudian tadi sudah Profesor Osman Bakar menganjurkan satu konferens penting, Islam and Confucianism, a Civilizational Dialogue, yang telah diadakan di Nusa Melaya 1994 dengan dukungan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seorang profesor di Universiti Beijing, kalau tak silap saya namanya Profesor Tu Wiming, yang banyak mengkaji tentang Confucianism. Kali pertama juga orang-orang Cina di Malaysia, pemimpin politik Cina di Malaysia yang hadir di situ. Saya ingat di antaranya Goh Chek Tek, iaitu pemimpin kanan gerakan, Timbalan Menteri. Dia seorang scholar, seorang sarjana. Dia mengatakan kali pertama dia dengar bagaimana ada encounter antara tamadun Islam dengan tamadun Cina. Apabila orang-orang Islam di Malaysia ini berlaku asimilasi dalam proses bangunnya tamadun di alam Melayu itu. Kita boleh lihat contohnya di Terengganu bagaimana kukuhnya asimilasi di antara orang Melayu Terengganu dengan orang-orang Cina yang tinggal di bandar Kuala Terengganu dan di bandar-bandar yang lain. Sampai hari ini. Okey. Saudara Anwar Ibrahim menyatakan bahawa konferens yang bersejarah ini adalah the beginning of a major development in the Asian consciousness. Ya. Dan sebuah buku telah pun dikeluarkan tentang Islam and Confucianism. Tetapi saya akur bahawa masih banyak lagi yang patut kita lakukan untuk kita mengenal tamadun Cina, mengenal tamadun India. Bahkan saya teringat kepada guru kami Profesor Syed Hussein Nasar, Ismail Raja Al-Faruqi dan yang lain-lain mengatakan bila mereka datang ke tanah air ini banyak kali hadir dalam dialog-dialog agama dan sebagainya. Orang Islam patut ada sarjana-sarjana yang mengkaji tamadun Cina, tamadun Buddha, tamadun India,
agama Hindu. Seperti mana juga Islam telah melahirkan pada zaman universalism peradaban Islam itu orang-orang seperti Al-Biruni yang mengkaji agama Hindu, ya. Orang-orang seperti Al-Milal wal-Mihal, Asy-Syahrastani dan sebagainya. Jadi kita perlu ada sejarah-sejarah yang semikian untuk membimbing umat Islam mengetahui apa yang ada dalam tamadun agama-agama itu yang patut kita kongsi untuk bekerjasama bagi menjadikan satu rupa bangsa Malaysia walaupun berbeza agama. Kemudian banyak saya catatkan di sini tentang sumbangan almarhum Al-Ustaz Siddiq Fadil yang baru meninggalkan kita lebih kurang setahun, 31 Ogos yang lalu, sudah setahun sebulan. Dan beliau menulis satu ucapan dasar yang penting di Muknas, Wadah Pencerasan Umat pada tahun 2012. Muknas itu ialah Muktamar Nasional, iaitu satu topik yang berjudul Pembinaan Bangsa Kepelbagaian dalam Bingkai Kesatuan. Ini suatu pemikiran yang sangat menarik dan ianya dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Imarah dan Muhammad Al-Baya, Al-Qardawi dan sebagainya, di mana kita boleh mencari ruang-ruang yang kita dapat faham bersama, kemudian kita boleh berbeza tetapi membina satu rupa bangsa Malaysia. Hari ini tidak ada rupa bangsa Malaysia selepas 65 tahun kita merdeka, ya, dan 35 tahun kalau tak silap saya negara Malaysia ditubuhkan. Dan saya juga menyatakan bagaimana Dr. Siddiq Fadil menerangkan tentang apa yang boleh diakomodasikan dan apa yang boleh ditolerankan dalam konteks politik, agama, pendidikan dan sebagainya, supaya tidak berulang sejarah tragedi 13 Mei. Walau bagaimanapun, ada perkara yang menarik yang dibicarakan oleh Ustaz Siddiq Fadil yang saya nak kutip di sini. Peristiwa ini ialah dalam 3 kali bulan Ramadan di rumah beliau yang kita panggil Balai Rakyat, tempat kita berusrah di situ. Datanglah Lim Kit Siang, Ching Tong dan beberapa orang, Ong Kia Meng, ahli Parlimen Bangi dan beberapa pemimpin yang lain untuk berbuka puasa. Mereka tak puasa lah, tapi kita raikan. Mereka raikan kita berbuka puasa dan kita raikan mereka dengan wacana tentang pemikiran wacana Islam. Jadi yang menariknya, Ustaz Siddiq Fadil membacakan ayat Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya kita ini adalah satu umat dan kepada Allah lah kita sembah. Lim Kit Siang respon, dia kata, this is the first time I hear of this word. Tak pernah dengar, dia kata. Selama ni ulama-ulama, ustaz-ustaz tak pernah bagi tahu pada dia bahawa kita ini orang Cina pun yang berlainan agama, Kristian ataupun Budi dan sebagainya, boleh duduk dalam satu kategori sebagai satu ummah. Seperti mana Rasulullah menjadikan Pax Madinah, Constitution of Madinah, satu ummah. Dia terkejut besar bahawa dia juga terrangkum di dalam satu ummah. Ini Datuk Seri Fadil menerangkan sejarahnya daripada Sahifah Madinah. Ya. Selanjutnya saya nak bagi tahu bahawa pandangan-pandangan Ustaz Siddiq Fadil yang berjudul Fiqhul Ta'ayun As-Silmi, fiqh untuk hidup dalam kedamaian antara bangsa dan suku kaum ini, ya. Baru-baru ini di Universiti Melaya, 3-4 hari yang lalu, ya, ada seorang rakan daripada UNIZA mengantar pada saya, dia orang ahli. Dia menyatakan bahawa Profesor Dr. Abdul Rahman Mbong, kebetulan guru saya dulu, guru sosiologi politik di Universiti Bangsa Malaysia. Kami ambil pengajian Islam, kami juga ambil social sciences courses minor. Begitu kagum kerana Profesor Ulung Abdul Rahman Mbong ni, orang Terengganu ni, sosiologis yang terkenal, sosiologi politik, sangat peka dengan persoalan pembentukan rupa bangsa Malaysia. Apabila beliau membaca ucapan dasar Datuk
Sri Fadil, literature yang lain yang ditulis oleh beliau. Beliau sangat kagum menyatakan bahawa inilah pemikiran yang beliau rasa gerakan Islam seperti Habib, tokoh-tokoh berbandingan agama. Dalam Habib kita mempunyai tokoh-tokoh seperti Ghazali Basri, silakan karib saya, yang sudah meningkat umurnya hampir 80 tahun, yang banyak memberi sumbangan kepada idea-idea kegiatan-kegiatan dalam adalah antara contoh yang utama menunjukkan bagaimana komitmen beliau. Apabila beliau mengkaji Kristianiti tanpa menghina agama Kristian, tetapi mengkaji perbezaan dengan penuh etika antara Kristian dan Islam. Sampai dia buat kajian di Nigeria dan juga dia buat kajian di Malaysia dan sentiasa hadir dalam banyak dialog-dialog agama yang diundang oleh pertubuhan-pertubuhan Kristian dan juga pertubuhan agama Buddha dan sebagainya. Ya. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana rantau alam Melayu ini pada masa ini insya-Allah berpotensi besar, dan saya mengutip pandangan Profesor Muhammad Kamal Hassan dalam satu dialog yang diadakan di IKIM. Saya hadir dengan Profesor Hans Kung daripada Skandinavia, daripada Finland ke, saya tak ingat Sweden ke, tapi seorang guru besar agama Kristian. Satu buku yang dikeluarkan oleh IKIM, bagaimana respons Hans Kung dan juga Profesor Kamal Hassan di Malaysia. Kalau kita ambil contoh, pergi ke Tumpat Kelantan, ada satu kuil Buddha yang terbesar sekali dan ada patung Buddha yang tidur di situ, ya, yang tidur di situ, ya, yang dibuat dalam keadaan yang tidur. Profesor kata sangat unik. Islam tak pernah mengganggu, tak pernah buat bantahan, malah sentiasa harmoni antara masyarakat Thai yang minoriti di Tumpat. Di antara yang paling ramai orang Siam di Kelantan ialah di Tumpat, sempadan dengan Naratiwat. Tak pernah ganggu, tak pernah hina, tak pernah mencemarkan imej Islam. Dan mereka sangat gembira, masyarakat Thai di sana, ialah kerana Tuan Guru Nik Abdul Aziz Al-Mursyidul Ampas merangkap Menteri Besar Kelantan, memberi penghormatan kepada pemimpin Buddha. Bila diundang, dia pergi ke kuil, dia hadir program yang dianjurkan majlis penghormatan kepada Menteri Besar oleh pemimpin Buddha, termasuklah ramai Sami-Sami Buddha yang hadir. Itulah sebabnya Sami-Sami Buddha memberitahu kepada Sami-Sami Buddha antarabangsa, terutamanya di Bangkok, bahawa di Malaysia ada seorang tokoh agama yang bernama Tuan Guru Nik Abdul Aziz, seorang yang sangat-sangat menyantuni agama Buddha, walaupun berbeza agama, berbeza kepercayaan, tetapi dari akhlaknya membawa misi bahawa Islam ini adalah agama yang menghormati lain-lain agama, la ikrah fiddin. Islam sebuah agama yang sangat menghormati karamatul insan, dan Islam adalah agama yang tak boleh menghina nama-nama Tuhan, seperti mana yang Al-Quran minta, wala tasubbu, jangan kamu menghina nama-nama Tuhan. Jadi dalam konteks ini kita mempunyai potensi yang cukup baik, dan saya akan akhiri dengan hanya dua kata-kata hikmat. Pertama, saya ambil pada Syekh Al-Qardawi yang menyatakan Yusuf Al-Qardawi adalah salah seorang ideolog gerakan Islam kontemporari yang disebut oleh Siddiq Fadil sebagai faqih ideolog. Faqih maknanya faqih bukan sekadar wudu, najis dan juga semayang, tetapi faqih ideolog yang dapat memahami keseluruhan Islam itu. Kata beliau, inna hadhil ummata lan tamuta, umat ini tidak akan mati sama sekali. Dalam keadaan apa pun umat Islam sekarang, we will never die, insyaAllah. We will never ever die. Potensi ada pada kita, sama ada kamu mau bekerja ataupun tidak. La tayasu min rahmatillah, min rauhillah. Jangan kamu putus asa daripada nikmat Allah SWT. Dan akhir sekali, akhir, ya, saya ingin menyatakan bahawa satu ketika pada tahun 1996, datanglah ke Kuala Lumpur
seorang syekh besar Al-Azhar yang juga seorang ulama besar Haraki, namanya almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia menjadi tetamu pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Timbalan Perdana Menteri. Dan Anwar Ibrahim bawa ke Port Dickson, jumpa dengan hakim-hakim syar'i. Bawa ke Pulau Pinang, jumpa dengan hakim-hakim syar'i di Pulau Pinang. Dan akhirnya waktu berjumpa dengan kami di Duta Wista Kuala Lumpur, hotel tu pun hari ini dah usang lah, tak digunakan, mungkin dah terjual di Jalan Duta Kuala Lumpur. Dia kata, abnai, anak-anakku, hadza biladukum al-mutahaddira wa inni amalu lakum jami'a bi an tabnu al-Andalusiyah al-thaniyah min hadzal bilad. Kata dia, wahai anak-anakku, aku mempunyai harapan yang besar pada kamu semua, supaya kamu dapat membina Andalusia yang kedua di negara yang sedang maju ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.